Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana mengizinkan saya turut serta dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan 2025 pada hari ini. Terdapat aspek-aspek positif dalam bajet 2025 yang telah dibentangkan dan wajar dipuji, antaranya usaha kerajaan dalam memperkukuh rangka ekonomi hijau dan mempromosikan tenaga lestari yang menunjukkan komitmen ke arah kelestarian alam sekitar. Selain itu, langkah-langkah seperti meningkatkan peruntukan untuk pendidikan serta kesihatan juga menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam membaiki kualiti hidup rakyat. Tumpuan kepada pemodenan sektor pertanian dan industri juga merupakan langkah yang tepat untuk memacu pertumbuhan sektor-sektor ini sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan daya saing negara di peringkat global. Namun begitu, walaupun bajet 2025 dihias dengan janji-janji manis untuk membangunkan ekonomi dan kesihatan rakyat, hakikatnya bajet ini masih gagal menangani isu-isu fundamental seperti beban hutang negara yang semakin meningkat, ketidakseimbangan dalam peruntukan kepada sektor-sektor penting, serta kegagalan memberikan penyelesaian yang mampan untuk kos sara hidup yang terus membebankan rakyat. Kita tidak boleh menutup mata terhadap ketidakseimbangan dalam pelaksanaan dasar-dasar yang sepatutnya memberi tumpuan kepada peningkatan daya saing negara, pembasmian kemiskinan dan pemerkasaan ekonomi rakyat terbanyak, terutamanya golongan B40 yang masih terpinggir. Tuan Yang Di-Pertua, tumpuan saya adalah ke arah melihat bagaimana tindakan kerajaan memutuskan dasar untuk menyasarkan subsidi kepada golongan yang layak. Serangan untuk melaksanakan pelarasan subsidi petrol RON 95 pada pertengahan tahun 2025 menimbulkan kebimbangan serius terhadap impak yang akan dirasai oleh golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Langkah ini walaupun bertujuan mengurangkan beban fiskal negara dan menggalakkan penggunaan tenaga bersih, mungkin memberi kesan negatif terhadap kos sara hidup rakyat, terutama dalam suasana ekonomi yang masih tidak menentu pasca pandemik. Golongan B40 dan M40 yang bergantung kepada subsidi ini untuk keperluan harian mereka akan terjejas, meningkatkan beban kewangan mereka terutamanya dengan kenaikan harga barang akibat peningkatan kos logistik. Masalah berlakunya ketirisan dalam penyasaran subsidi diesel umpamanya masih berlaku dan perkara ini memamparkan kaedah pengangkasaan yang masih terdapat kelumpungan yang perlu diberi perhatian yang sewajarnya oleh kerajaan. Meskipun dengan adanya bantuan sosial seperti sumbangan tunai rahmah, STR dan sumbangan asas ramah SARA yang ditingkatkan dari 10 bilion kepada 13 bilion dengan anggaran penerima sebanyak 9 juta orang, namun sejauh mana peningkatan sumbangan ini mampu menangani kegusaran 85% rakyat Malaysia yang dijamin tidak akan mengalami kesan rasionalisasi subsidi ini masih belum terjawab. Saya menggesa kerajaan menangguhkan rancangan untuk melaksanakan penyasaran subsidi RON 95. Rakyat, khususnya mereka yang menerima gaji minima RM1,700 tahun hadapan dan pejabat awam yang baru menerima pelarasan gaji harus diberi peluang merasai kesan positif pendapatan yang lebih stabil. Dua kelompok terbesar ini perlu diberikan perhatian dan keadilan sebelum subsidi petrol dikaji semula. Pengalaman rakyat yang sudah terkesan dengan pemasuhan subsidi diesel, walaupun inisiatif Budi Mandani diperkenankan, menunjukkan banyak kekangan yang dihadapi dalam mendapatkan bantuan tersebut. Kerajaan perlu menangguhkan penyasaran subsidi ini bagi menyiapkan infrastruktur dan sistem pengagihan subsidi bersasar supaya tiada rakyat yang layak terlepas daripada menerima manfaat tersebut. Selain itu, pemantauan dan pengangkasaan di stesen minyak dan sepadan negara perlu ditingkatkan agar tiada salah guna subsidi oleh golongan yang tidak layak. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin membangkitkan isu Ikhtiar 21 Zon Ekonomi Khas Johor Singapura yang berpotensi besar merangsang ekonomi Johor dan memperkukuh hubungan rentas sepadan. Namun, beberapa isu kritikal memerlukan perhatian serius demi memastikan kejayaannya. Pertama, perancangan infrastruktur dan logistik. Walaupun zon ini dijangka meningkatkan aliran perdagangan, kita belum melihat perancangan jelas tentang pelaburan dalam jaringan jalan raya, pelabuhan dan landasan kereta api yang diperlukan. Tanpa pelaburan yang mencukupi, usaha ini boleh terjejas dan tidak mencapai matlamatnya. Isu kesesakan yang kerap masih dilaporkan berlaku di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ, bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar.
Justru, saya mencadangkan agar pelan induk logistik diwujudkan untuk memudahkan aliran perdagangan dan mengurangkan kos pengangkutan. Kerajaan perlu mengintegrasikan projek sistem transit rapid RTS Johor Bahru Singapura yang dijadual mula beroperasi menjelang akhir 2026 dengan sistem transit aliran ringan LRT atau projek sistem aliran transit automasi ART Johor sendiri dan projek kereta api laju Kuala Lumpur Singapura HSR yang dicadangkan untuk dihidupkan semula. Kedua, peluang pekerjaan untuk anak tempatan. Zon ini menjanjikan banyak peluang pekerjaan, namun tiada jaminan jelas bahawa rakyat Johor akan diberi keutamaan. Saya khawatir jika kebergantungan kepada tenaga kerja asing tidak dikurangkan, anak tempatan akan terus terpinggir. Kerajaan perlu segera melaksanakan program latihan kemahiran untuk memastikan rakyat tempatan bersedia mengisi jawatan-jawatan tersebut. Ketiga, kerjasama inovasi dan teknologi dengan Singapura yang diharapkan akan memacu ekonomi teknologi tinggi di Johor. Namun, adakah kerajaan telah menyediakan ekosistem yang mencukupi untuk menyokong inovasi ini? Kita tidak mahu hanya bergantung kepada pelabur luar tanpa memperkasakan kemampuan teknologi tempatan. Keempat, dari sudut daya saing. Kerajaan perlu memperkenalkan dasar mesra pelabur seperti inisiatif cukai dan pengurangan kos operasi, tetapi perlu berhati-hati agar tidak memberi kelebihan keterlaluan kepada pelabur asing sehingga merugikan rakyat tempatan. Akhir sekali, ekonomi hijau dan kelestarian dalam zon ekonomi khas Johor Bahru, Johor Singapura perlu diberi perhatian. Pengintegrasian agenda hijau masih belum jelas dalam pelan pembangunan. Tanpa komitmen kepada teknologi mesra alam dan tenaga hijau, kita mungkin ketinggalan dalam usaha menjadikan Johor sebagai destinasi pelaburan yang menarik di era peralihan tenaga global. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada daerah Mersing, sebuah kawasan yang kaya dengan potensi ekonomi yang besar. Selain sektor pelancongan, Mersing juga mempunyai sumber ekonomi utama seperti perikanan, pertanian dan perdagangan yang menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi tempatan. Oleh itu, saya ingin mencadangkan beberapa perkara bagi memastikan pembangunan lestari dan mampan dalam sektor pelancongan serta sektor-sektor ekonomi lain di Parlimen Mersing. Pertama, pembangunan infrastruktur pelancongan dan komuniti nelayan yang mampan. Mersing terkenal dengan keindahan pantai serta pulau-pulau yang menjadi tumpuan pelancong. Namun, kita tidak boleh menafikan bahawa sektor perikanan juga merupakan nadi ekonomi penting bagi penduduk di sini. Saya menyeru kerajaan untuk memastikan peruntukan yang mencukupi dalam bajet ini bagi meningkatkan infrastruktur di jeti Mersing yang akan memanfaatkan kedua-dua sektor pelancongan dan perikanan. Justru, saya ingin bertanyakan cadangan pembinaan benteng pemecah ombak di Kuala Sungai Mersing dan cadangan perluasan had pelabuhan Mersing. Selain itu, kerajaan juga perlu memberikan perhatian kepada peningkatan kemudahan dan peralatan untuk nelayan tempatan termasuk subsidi diesel, bantuan teknikal serta program latihan bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan mereka. Ini penting bagi memastikan sektor perikanan di Mersing dapat terus berkembang secara mampan tanpa menjejaskan sumber laut yang kita bergantung kepadanya. Bagi membentuk komuniti nelayan yang mampan juga, saya ingin memohon pihak kerajaan membuat pengecualian peralatan tambahan dalam perkara 8.5 bagi kelulusan permit membawa penumpang rekreasi. Ini adalah kerana peralatan-peralatan ini terlalu mahal untuk disediakan oleh nelayan tradisi ini. Seterusnya, saya memohon supaya tempoh lesen pukat tunda musim tengkujuh PTMT dikekalkan tempohnya sehingga 31 Mac setiap tahun. Sebagai makluman, hanya terdapat 20 buah sahaja bot yang masih memiliki lesen PTMT di daerah Mersing. Penetapan tempoh ini penting agar nelayan dapat menjalankan aktiviti pukat tunda bagi menambah pendapatan keluarga. Akhir sekali, saya memohon agar lesen vessel rekreasi, lesen JMS Jabatan Laut dapat disemak semula. Kelulusan lesen vessel nelayan baharu Zon A, B dan C Jabatan Perikanan Malaysia telah pun dibekukan bagi menjaga sumber perikanan negara. Sekiranya pihak Jabatan Laut masih berterusan mengeluar dan meluluskan lesen-lesen baru JMS, objektif Jabatan Perikanan Malaysia tidak akan berjaya kerana akan berlaku pertidahan kawasan-kawasan nelayan pantai, lesen sampan bagi mencari tangkapan harian mereka. Kedua,
pengembangan sektor pertanian dan perdagangan di Mersing. Selain perikanan, Mersing juga terkenal dengan sektor pertanian dan perdagangan, termasuk tanaman kelapa sawit, buah-buahan dan sawah padi. Saya menyambut baik usaha kerajaan untuk memperuntukkan dana khas dalam bajet 2025 bagi memperluas penggunaan teknologi moden dalam pertanian dan perdagangan. Teknologi seperti pertanian pintar, smart farming dan penggunaan drone dalam pemantauan ladang boleh meningkatkan hasil tanaman dengan lebih efisien dan mengurangkan kos operasi. Di samping itu, sokongan kepada para petani dan peladang dalam bentuk insentif dan bantuan kewangan bagi penambahbaikan infrastruktur pertanian seperti sistem pengairan moden untuk sawah padi dan kemudahan penyimpanan hasil tanaman adalah amat diperlukan bagi menjamin pertumbuhan ekonomi yang berterusan dalam sektor ini. Justru, saya ingin bertanyakan status terkini permohonan untuk memasukkan kawasan sawah padi di Kampung Semaloi dan Kampung Air Papan ke dalam kawasan pembangunan pertanian bersepadu Aida Rompin, serta status terkini cadangan pembentukan Aida Wilayah Selatan. Ketiga, promosi Mersing sebagai hub eko pelancongan dan pusat pertanian mampan. Mersing berpotensi untuk menjadi sebuah hub eko pelancongan yang bukan sahaja menarik pelancong dari dalam negara tetapi juga dari luar negara. Saya menyambut baik persiapan rapi yang akan dilakukan menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026 yang selaras dengan Tahun Melawat Johor 2026. Hampir 550 juta ringgit disediakan bagi mempergiat promosi dan aktiviti pelancongan. Sejumlah 110 juta ringgit disediakan bagi melengkapkan kawasan pelancongan, menjalin kerjasama eko pelancongan dan menyokong pencalonan UNESCO termasuk menambah baik kemudahan di Taman Negara Endau Rompin di Mersing. Justru, saya ingin bertanyakan projek-projek dan program-program promosi yang sudah dirancang di Parlimen Mersing sebagai destinasi eko pelancongan yang menonjolkan kekayaan alam semulajadi seperti Taman Laut Sultan Iskandar, pulau-pulau dan pantai-pantai yang indah serta pelbagai produk pertanian tempatan yang berkualiti tinggi. Promosi ini boleh diperkukuhkan melalui kerjasama dengan agensi pelancongan dan program-program pertanian mampan yang memberi manfaat terus kepada penduduk tempatan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanyakan status terkini perwataan Mersing sebagai salah satu tapak geopark dan seterusnya menjadikan Mersing Geopark sebagai geopark pertama di negeri Johor. Keempat, penglibatan komuniti tempatan dalam ekonomi pelancongan. Pembangunan pelancongan yang lestari tidak hanya berkisar pada alam sekitar tetapi juga memastikan komuniti tempatan turut mendapat manfaat ekonomi. Saya memohon agar peruntukan dalam bajet 2025 untuk program latihan kemahiran dan keusahawanan Empower ECR bagi komuniti tempatan di Mersing ditambah dan diteruskan supaya mereka dapat terlibat secara langsung dalam industri pelancongan dan sektor ekonomi lain di Mersing. Program seperti latihan untuk menjadi pemandu pelancong, usahawan kraf tangan serta pembangunan homestay boleh dipertimbang akan membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk tempatan. Ini selaras dengan semangat membasmi kemiskinan tegar dan meningkatkan kualiti hidup rakyat yang digariskan dalam bajet 2025 ini. Tuan dan Ketua, akhir sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana memperuntukkan sejumlah 20 juta ringgit untuk menyokong All Party Parliamentary Group Malaysia Sustainable Development Goals APBGM SDG yang merentasi kawasan parlimen dan parti politik. Sememangnya peruntukan APBGM SDG ini dapat sedikit sebanyak membantu kami ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional yang masih belum menerima peruntukan. Sebagai salah seorang ahli taukuasa Asia Forum of Parliamentarians on Population and Development AFPPD Malaysia, kami ingin memohon sokongan dan bantuan daripada pihak kerajaan dan rakan-rakan ahli Parlimen untuk memastikan Malaysia berjaya dipilih sebagai Ketua Sekretariat AFPPD dan Ibu Pejabat AFPPD dipindahkan ke Kuala Lumpur pada tahun hadapan. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada sahabat-sahabat ahli Parlimen dan warga Mersing kita yang menyambutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Mersing.